inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia atau GAPINA berharap agar perwakilan rasmi Malaysia pada peringkat antarabangsa khasnya Pejabat Pesuruhjaya Tinggi, Kedutaan dan Konsulat Malaysia dapat memainkan peranan secara proaktif dalam menyebarluaskan proses pengantarabangsaaan bahasa Melayu. Ketua 1 GAPINA, Datuk Zainal Abidin Borhan berkata, ia selaras dengan pengumuman oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini mengenai penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan perwakilan rasmi Malaysia di acara rasmi peringkat antarabangsa. Selain itu, ujarnya pihak GAPINA menyokong pengumuman dibuat oleh Perdana Menteri itu yang sekaligus dilihat sebagai meletakkan kedaulatan, kemuliaan dan kedudukan bahasa Melayu pada peringkat antarabangsa. Graduan College Universiti Metropolitan Kuala Lumpur KLMUC mencapai tahap kebolehpasaran yang tinggi di alam pekerjaan sehingga mencapai 90% pada tahun lalu. Sehubungan itu, menurut Naib Chancellornya, Profesor Dr. Syed Hilmi Syed Abu Bakar, KLMUC yang merupakan antara college universiti di bawah kumpulan Cosmo Point komited untuk mengekalkan momentum peningkatan kebolehpasaran graduan institusi pendidikan tersebut pada tahun ini. Mengulas lanjut, Profesor Dr. Syed Hilmi turut berkata, KLMUC berharap dapat terus melahirkan lebih ramai graduan sebagai pencipta pekerjaan dan bukan hanya pencari kerja. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12.30 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada tanggal 25 Januari dalam tahun 2017, program Kembara Ilmu ke Pusat Remaja Cafe Teen di Kuala Lumpur dianjurkan oleh Pusat Perlindungan Wanita Baitul Ihsan dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Program Kembara ini melibatkan seramai 7 orang pegawai dan 10 orang pelatih daripada Baitul Ihsan. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan motivasi pelatih bagi melakukan perubahan diri ke arah yang lebih baik. Di samping itu, ia bertujuan untuk mendedahkan pelatih berkenaan fungsi dan perkhidmatan serta menjalani modul yang telah disediakan di Cafe Teen. Ia juga memberi peluang remaja berkenalan dengan rakan-rakan serta berkongsi pengalaman dan idea baharu sesama mereka. Pusat Cafe Teen menyediakan khidmat kaunseling dan perkhidmatan kesihatan bagi membantu menangani masalah fizikal, mental dan sosial remaja. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril
المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى كلام ربنا على نور المصطفى. Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) ditubuhkan pada 18 Februari 1992 di bawah Akta Syarikat 1965 bertujuan memberi kefahaman Islam yang tepat melalui pelbagai program dan aktiviti seperti penyelidikan, seminar, bengkel, forum, perundingan, latihan, penerbitan dan penyiaran. IKIM dirasmikan pada 3 Julai 1992 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia keempat. Visi IKIM untuk menjadi institusi utama kefahaman Islam bertaraf antarabangsa. Misi IKIM pertama, menjalankan penyelidikan yang bermanfaat besar dalam disiplin ilmu terpilih dengan menggunakan pelbagai kepakaran, sumber serta jaringan kerjasama bagi menghasilkan produk ilmiah melalui gerak kerja sistematik. Kedua, memelihara, meningkat dan menyebar kefahaman Islam yang benar kepada masyarakat melalui penganjuran program, penyiaran dan penerbitan pelbagai hasil ilmiah dengan memanfaatkan kepakaran, pengurusan sumber yang berkesan dan rangkaian kerjasama strategik. Ketiga, memberi khidmat nasihat dan perundingan yang bermutu dan berkesan kepada pemegang taruh melalui penggembelingan kepakaran, sistem, rangkaian kerjasama dan sumber secara optimum. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimuliakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sudah pukul 10 pagi dah waktu ini. Bersama saya Nur Hayati Paradi menerusi perkongsian Aspirasi 10.1 edisi Selasa 1 Mac 2022, dan istimewa hari ini kita bersiaran bersempena dengan Isra' dan Mi'raj hari ini 27 Rejab 1443 Hijrah. Moga-moga Allah berkati kita di bulan Rejab ini, Syaban nanti, dan temukan kita dengan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun hari ini bila menyambut Isra' Mi'raj, pastinya kita semua tak akan lari dengan kisah-kisah berkaitan dengan salat, berkaitan dengan perjalanan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Aqsa, kemudiannya dinaikkan ke langit untuk sama-sama menjadi bukti kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Dan alhamdulillah hari ini bersama dengan Yati perkongsian kita insya-Allah sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti, dan sebentar tadi telah pun bersama-sama dengan rakan-rakan Warna Pagi. Jadi terima kasih pada Luqman Hakim, pada Sufian Amrin untuk perkongsian mereka sepanjang pagi tadi, 4 jam bersama dengan mereka. Alhamdulillah. Dan insya-Allah bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal mulakan perkongsian kita menerusi rancangan resolusi, dan hari ini khas untuk sahabat pendengar kita nak bawakan aktiviti berkisar aktiviti pusat kajian sains dan alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia bagi tahun 2022. Apakah yang mereka telah rancangkan, insya-Allah untuk sama-sama kita dengarkan nantinya menerusi perkongsian bersama dengan Yang Berusaha Dr. Syekh Muhammad Saiful dan Syekh Muhammad Salim, merupakan fellow kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom nantikan pertemuannya. Ada perkongsian juga di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM. Dan untuk anda rakan pendengar bersempena dengan Isra' Mi'raj hari ini, jom kita dengarkan awalan ini sebagai hiburan pertama kita. Kita ada perkongsian Iswan voice featuring Ustaz Faizan dengan Musafir Teragung untuk sama-sama kita belajar, kita ambil mesej yang cuba disampaikan, belajar daripada peristiwa Isra' Mi'raj yang menguji keimanan. InsyaAllah bersama-sama kita dengarkan. Untuk anda teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tercipta di alam duniawi, terjadinya di suatu malam yang sepi,
musafirnya Nabi, jauh di muka bumi, agungnya Rabbul Izzati. Sebelum Nabi melangkah pergi, hadirnya Jibril membersih hati, lalu terpancar jiwa nan suci, diri seorang kekasih ilahi. Menjadi tunggangannya, pergi menghadap ilahi. Digambarkan siksa penghuni neraka, dibayangkan nikmatnya ganjaran syurga. Buat peringatan umat di dunia, Maha Kuasa Sang Pencipta. berita, As-Siddiq membenarkan katanya, tersimpul kuat iman di dada, menjadi tauladan umat manusia. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital, iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula,
anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini rakan pendengar IKIM kita kembali bersiaran menerusi rancangan Resolusi untuk bersama dengan sahabat-sahabat pendengar. Dan Alhamdulillah, kali ini kita bersama dengan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama dengan kita ada pengarah Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin. Syekh Muhammad Sahleh di hujung talian. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Yati? Baik-baik, Alhamdulillah. Masya Allah, lama tak bersama dengan doktor kan. Mesti ramai rakan-rakan kita terkenang-kenang lah perkongsian-perkongsian doktor di Radio IKIM. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kali ini tiba giliran Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun KIAS untuk mengisi pengisian dalam program Resolusi ini. Dan bagi minggu ini, Dr. Syekh sendiri akan bersama dengan kita untuk menerangkan tentang aktiviti Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar bagi tahun 2022 ni. Mungkin sebagai mukadimah, doktor boleh tak terangkan apakah antara aktiviti utama Pusat Penyelidikan IKIM seperti KIAS ini, Doktor? Baik, terima kasih Yati, para pendengar yang rahmat Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah, saya rasa selepas kata berehat lama juga, saya kembali ke udara di Radio IKIM ini. Kali ini dalam program Resolusi versi baru yang dia sekarang ini bersiaran pada hari Selasa pada jam 10 suku pagi untuk dikongsikan sedikit sebanyak maklumat tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan di IKIM, secara khususnya Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar yang menggunakan akronim KIAS lah. Jadi untuk menjawab soalan pertama ini, mungkin sebagai gambaran awal kepada para pendengar kita, dalam konteks IKIM ini, IKIM adalah sebuah institut pemikir yang menjadikan ataupun yang menjalankan penyelidikan sebagai teras aktiviti utama. Jadi kalau kita tengok memandangkan penyelidikan itu sebagai teras, kita ada 3 pusat, iaitu Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan atau EMAS, Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau Syarak, dan juga Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar ataupun KIAS. Jadi masing-masing pusat ini mempunyai tumpuan penyelidikannya yang tertentu, yang tersendiri, tetapi dari semasa ke semasa apabila ada keperluannya, apabila ada bidang-bidang yang merentas bidang, maka ketiga-tiga pusat ini akan bekerjasamalah dalam menjalankan aktiviti. Dari sudut apa yang dilakukan oleh pusat-pusat kajian ini, yang pastinya yang pertama adalah penyelidikan, yang keduanya penganjuran program-program akademik, iaitu apabila kita nak mewacanakan satu-satu isu untuk mendapatkan input daripada pakar-pakar untuk menyebarluaskan maklumat kepada orang awam. Jadi kita laksanakan pelbagai program akademik dalam bentuk misalnya muzakarah pakar, persidangan meja bulat, seminar, ataupun sekarang ini kita guna pendekatan dalam talian kita panggil webinar, forum dan sebagainya. Di samping itu, satu output daripada penyelidikan yang tidak kurang pentingnya adalah penerbitan, yang ini penerbitan buku. Apabila kita menjalankan wacana-wacana dalam program akademik misalnya, kalau pemandangan-pemandangan kertas kerja ini tidak dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk buku, maka kita tidak dapat menyebarluaskan ilmu yang diperoleh daripada perbincangan tersebut untuk manfaat orang ramai. Jadi sebab itulah falsafah ataupun pendekatan IKIM adalah kita merasakan bahawa penerbitan ini juga satu aktiviti yang penting dalam kita nak menyebarkan kefahaman Islam tentang isu-isu semasa. Yang keempatnya pastinya apa yang saya lakukan hari inilah, iaitu bersiaran di radio. IKIM ni satu institut pendidikan yang unik kerana mempunyai stesen radionya tersendiri, dan satu bentuk penyampaian yang boleh sampai kepada masyarakat adalah melalui program-program di radio. Jadi kalau kita tengok, sebab itulah ada boleh katakan semua ahli pendidik IKIM
mempunyai giliran dan jadual untuk bersiaran di radio untuk menyampaikan ataupun membincangkan topik-topik khusus yang mereka hendak bawakan untuk disampaikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga ada penulisan, sama ada penulisan di akhbar, ini untuk masyarakat awam, penyidik IKIM mempunyai giliran juga untuk menulis di akhbar-akhbar seperti News Straits Times, Tulisan Malaysia dan juga Berita Harian, dan itu penulisan yang berbentuk untuk masyarakat awam, tetapi ada juga penulisan yang lebih ilmiah yang kita terbitkan dalam pelbagai jurnal, termasuklah jurnal Tafhim yang diterbitkan oleh IKIM sendiri, di samping jurnal-jurnal lain pada peringkat yang diterbitkan di peringkat antarabangsa dan juga nasional. Penyidik IKIM juga banyak dijemput untuk membentangkan kertas kerja dan juga menjadi ahli panel forum, menjadi penceramah dan sebagainya. Jadi kesemuanya ini, macam saya katakan tadi, terasnya adalah penyelidikan. Tetapi daripada penyelidikan itu, outputnya kita boleh sampaikan dalam pelbagai bentuk, dalam program akademik, dalam bentuk penerbitan dalam program radio, pembentangan kertas kerja, penulisan akhbar dan juga jurnal, ceramah dan sebagainya. Jadi di sini itulah kalau nak bagi gambaran kepada masyarakat tentang apa yang IKIM lakukan, pokoknya adalah penyelidikan yang kemudian kita boleh sampaikan dalam pelbagai bentuk sesuai dengan khalayak dan juga keperluan semasa. Masya Allah, Masya Allah. Dia nampak gambaran secara lengkap jugalah apa yang dilakukan oleh IKIM sebenarnya kan, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Tapi ya Doktor, boleh tak Doktor terangkan lebih lanjut lagi lah tentang projek-projek penyelidikan yang sedang berjalan dan juga yang menarik juga yang akan dimulakan, Doktor? Baik, saya akan kongsikan apa yang dilakukan di Pusat Kerja Sains Alam Sekitar ataupun KIAS lah. Jadi untuk tahun 2022 ini KIAS sedang menjalankan 3 penyelidikan. Satu yang insyaAllah di peringkat akhir, 2 yang baru bermula. Yang penyelidikan yang sedang berjalan dan akan berakhir insyaAllah pada bulan Jun 2022 ini ialah projek yang bertajuk pembekuan sel gamet daripada individu yang belum berkahwin atas sebab perubatan menurut perspektif Islam. Ini satu isu yang timbul akibat perkembangan dalam bidang perubatan yang memerlukan kita mengkaji dan juga mungkin memberikan saranan kepada pihak-pihak yang berautoriti lah berkenaan dengan isu pengambilan sel gamet, yakni sperma dan telur daripada individu yang belum berkahwin kemudian dibekukan untuk digunakan kemudian. Jadi ini satu projek yang sedang berjalan yang saya anggap projek yang penting, dan ini kita jalankan bersama dengan penyelidik dalam bidang fiqh, etika dan juga perubatan daripada beberapa universiti, antaranya Universiti Melaya, Universiti Teknologi Malaysia, Universiti Teknologi Mara, Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga kita libatkan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita juga telah menjalankan satu muzakarah pakar pada tahun lepas untuk mendapatkan input terhadap dapatan awal, yang mana antara yang hadir pada muzakarah tersebut adalah Sahib Bersamahah Dato' Dr. Luqman Haji Abdullah, iaitu Mufti Wilayah Persekutuannya. Input-input yang diberikan amat berharga dalam kita menambah baik kajian ini, dan insyaAllah laporannya akan disediakan atau sedang disediakan untuk kita selesaikan menjelang pertengahan tahun ini. Kemudian 2 projek yang baru saja bermula, yang mana sebenarnya kedua-dua projek ini adalah hasil ilham daripada almarhum Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, iaitu mantan pengerusi IKIM. Pertama adalah projek kefahaman dan penerimaan mahasiswa Muslim terhadap sains dan teknologi. Yang keduanya kefahaman tentang kreativiti dan inovasi dari perspektif Islam yang melibatkan mahasiswa Muslim jugalah. Jadi kedua-dua projek ini kita jalankan dengan kerjasama dan juga penglibatan beberapa orang penyelidik luar. Selain penyelidik IKIM, kita ada penyelidik daripada Universiti Melaya dan juga Universiti Teknologi Malaysia. Jadi kita berharap projek ini akan berjalan insyaAllah dalam 18 bulan, akan tamat tahun depan. Tapi kita berharap dapatan daripada projek-projek ini dapat kita hasilkan satu bentuk input, mungkin dalam bentuk input polisi untuk kita hantar kepada pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan juga Kementerian Pengajian Tinggi. Ini 3 projek yang sedang berjalan, tetapi insyaAllah ada satu lagi projek yang kita akan mulakan tidak lama lagi, iaitu
Tajuknya dalam bahasa Inggeris, Syariah Compliant Islamic Medical Service Standard Framework for Health Providers in Malaysia. Yang ini adalah projek yang kita jalankan dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas, Universiti Teknologi Mara dan Universiti Kuala Lumpur, insyaAllah. Yang mana kita akan melihat apakah indikator yang yang boleh digunakan pakai untuk menjadikan satu-satu perkhidmatan kesihatan itu sebagai perkhidmatan yang memenuhi keperluan syariah. Jadi ini juga saya kira satu projek yang penting yang perlu kita usahakan, dan kita usahakan ini bukan secara bersendirian tetapi bersama dengan pakar-pakar daripada pelbagai universiti lain, kerana kita lihat apabila kita bekerjasama dalam bentuk projek seperti ini, pendidikan seperti ini, kekuatan yang ada pada institusi yang terlibat itu dapat kita gemblengkan dan dapat kita hasilkan satu hasil yang ataupun output yang berkualiti, insyaAllah. InsyaAllah. Yang penting dia memberikan satu kefahaman juga kepada masyarakat tentang isu-isu yang berkaitan dengan sains dan sebagainya kan, masya-Allah. Jadi alhamdulillah dengarkan perkara tersebut, rasa macam kita akan melihat satu resolusi ataupun satu dapatan yang baik untuk tahun 2022, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami di IKIM. Bagi yang menyaksikan atau menonton di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya satu kita tahu apa yang dilakukan oleh Pusat Kias IKIM, tapi yang penting juga antara kedua adalah anda tahu apa yang sedang dilaksanakan oleh IKIM untuk membangunkan kefahaman umat, insya-Allah. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. وجب الشكر علينا
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, waktu ini kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Resolusi. Hari ini kita bawakan aktiviti Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia bersama dengan tetamu yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Salim, merupakan Filo Kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, kita sambung lagi perkongsian kita tadi, Doktor. Bila kita sebut tentang aktiviti-aktiviti ini, bagaimana pula dengan program-program akademik yang dijadualkan untuk tahun 2022 ini, Doktor? Baik, terima kasih Hati. Para pendengar yang saya hormati sekalian, selain daripada projek penyelidikan, satu lagi aktiviti utama yang saya rasa sinonim lah dengan IKIM ialah penganjuran program-program akademik. Pastinya dalam era COVID-19 ini penganjuran program-program secara fizikal sedikit mencabar, tetapi kita telah buat banyak penyesuaian. Ada program yang kita jalankan secara dalam talian, ada program yang kita jalankan secara hybrid, ada program yang kita jalankan secara fizikal tetapi dengan pematuhan kepada SOP yang ketat lah. Jadi bagi tahun 2022 ada 6 program yang setakat ini telah kita kena pasti dan jadualkan. Yang pertamanya yang akan berlangsung pada 29 dan 30 Mac nanti, hujung bulan ini, iaitu satu kursus tentang Islam dan amalan penyelidikan beretika. Yang ini kursus yang kita hadkan hanya kepada 20 orang peserta kerana kita jalankan secara fizikal, dan juga manakan kursus jumlah yang kecil ini juga menjadikan pelaksanaan kursus itu dengan cara yang lebih efektif lah, akan lebih memudahkan untuk kita berbincang dan seumpamanya. Dan untuk makluman, sebenarnya ini kali ketiga kita anjurkan kursus Islam dan amalan penyelidikan beretika ini, yang akan dikendalikan oleh saya sendiri dan juga Encik Muhammad Mustaqim bin Malik, iaitu pegawai pendidikan di pusat KIAS ini. Dan setakat ini saya dimaklumkan oleh unit program dan latihan telah ada seramai 10 orang peserta yang berdaftar, jadi ada 10 lagi tempat. Jadi sesiapa yang ingin mendapatkan maklumat, kalau berminat untuk sertai kursus ini, terutamanya daripada kalangan penyelidik dan juga ahli akademik di universiti ataupun institut penyelidikan, bolehlah dapatkan maklumat daripada unit program dan latihan IKIM. Itu program yang pertama. Yang kedua, kita akan ada satu syarahan awam oleh Profesor Emeritus Dr. Syaharir bin Muhammad Zain yang merupakan Fellow Kehormat IKIM, seorang tokoh ilmuwan yang terkenal terutamanya dalam aspek ataupun tentang isu pempribumian ilmu pengetahuan. Tajuk yang akan beliau sampaikan dalam syarahan awam ini ialah pensua acuanan ilmu. Perkataan yang mungkin jarang-jarang didengar oleh kebanyakan kita, tetapi ianya merujuk kepada ilmu yang dibangunkan dengan acuan sendiri. Jadi ini akan dilaksanakan insya-Allah selepas Aidilfitri nanti pada 24 Mei 2022. Ini syarahan awam secara dalam talian yang kita akan buka kepada semua yang berminat untuk ikut sertalah. Yang ketiganya, kita ada insya-Allah muzakarah pakar isu dan cabaran mengekalkan kedaulatan makanan negara dalam konteks perubahan iklim dan sekuriti makanan, yang dijalankan pada 21 Jun 2022, yang akan diselaraskan oleh Puan Nur Kumala binti Awang, Fellow di Pusat Kajian Sains Alam sekitar ini. Ini muzakarah pakar ini akan membincangkan isu tentang food security lah, security makanan dalam konteks cabaran yang kita hadapi hari ini, iaitu tentang perubahan iklim. Bagaimana perubahan iklim boleh menjejaskan sumber bekalan makanan kepada penduduk dunia, termasuklah di Malaysia nanti. Jadi ini satu isu yang semasa yang kita kira penting untuk dibincangkan dan untuk kita lihat juga daripada sudut pandang Islam. Yang mungkin ada perkara-perkara yang boleh kita pelajari daripada sejarah, daripada Quran dan sebagainya, yang boleh kita usahakan untuk dibawa ke tengah dalam perbincangan ini. Seterusnya pada 5 Julai 2022 insya-Allah kita akan anjurkan satu international webinar dengan tema Discourse on Islam and Biomedical Ethics, The Way Forward. Webinar ini adalah sebahagian daripada atau satu daripada program yang dikenal pasti bersempena dengan sambutan ulang tahun IKIM yang ke-30 pada tahun ini. Dan insya-Allah webinar ini
akan dilakukan secara dalam talian dan akan melibatkan beberapa pembentang daripada luar negara lah, di samping pembentang dalam negara, antara yang telah memberikan persetujuan awal untuk membentangkan termasuklah Profesor Dr. Muhammad Ghali daripada Research Center for Islamic Legislation and Ethics Hamad bin Khalifa University Qatar, kemudian Profesor Madya Dr. Aiman Shabana daripada Georgetown University School of Foreign Studies juga di Qatar, dan juga Dr. Mehrun Nishaq Sulaiman daripada Ethox Center University of Oxford, United Kingdom. Jadi ini yang telah memberikan persetujuan awal untuk terlibat sama, di samping ada beberapa orang lagi yang kita masih menunggu respons lah. Jadi insyaAllah ini akan berlangsung 1 hari penuh pada 5 Julai 2022 nanti. Kemudian program yang kelima adalah muzakarah pakar. Wakaf tenaga diperbaharui ke arah kelestarian alam sekitar pada 20 Oktober 2022. Ini akan diselaraskan oleh Puan Azwina binti Sobian, iaitu fellow di Pusat Kias. Dan kalau kita tengok tajuk ini, dia menggabungkan 2 perkara yang penting, sebenarnya 3 perkara yang penting, iaitu tentang wakaf, tentang tenaga diperbaharui, dan juga tentang sustainability ataupun kelestarian alam. Jadi sekali lagi saya rasa ini satu isu baharu yang diteroka, yang mungkin akan ada cadangan-cadangan yang boleh kita bawa ke tengah untuk tujuan pelaksanaan, insyaAllah demi manfaat kita semua. Dan akhir sekali yang telah dijadualkan pada 8 dan 9 November satu lagi kursus, iaitu Worldview of Islam for Living and Leading, Thinking with Wisdom. Ini kursus yang akan diselaraskan oleh Dr. Muhammad Husni bin Muhammad Amin, iaitu Pegawai Pendidikan di Pusat Kias. Yang ini merupakan sebenarnya output daripada satu projek pendidikan yang telah tamat pada tahun lepas. Daripada projek pendidikan itu telah dihasilkan modul-modul untuk latihan berkaitan dengan aspek pemikiran secara berhikmah, dan inilah yang akan dijadikan sebagai input ataupun pengisian bagi kursus yang akan dilaksanakan pada bulan November nanti. Jadi mungkin ada yang berminat nak ikuti, nantikan makluman dan hebahan tentang kursus ini nanti. Baik, itu secara ringkas lah saya cuba sampaikan tentang 6 program yang telah dikenal pasti untuk diselaraskan dan dilaksanakan di bawah Pusat Kias. Masya Allah, banyak tu doktor. Tapi alhamdulillah, insyaAllah kita akan nantikan dari masa ke masa untuk rakan-rakan pendengar yang dah berminat. Bila doktor sebutkan satu persatu, semuanya nak mengikuti perkongsian ataupun program-program tersebut, kursus-kursus tersebut, nantikan dari masa ke masa. Kami di radio juga akan umumkan untuk anda turut serta, insyaAllah. Dan juga dalam rancangan resolusi juga kita akan bawakan mungkin dapatan-dapatan yang dibawakan menerusi kajian-kajian tersebut, insyaAllah. Cumanya doktor, bila doktor sebut tentang Pusat Kias, salah satu elemen lagi yang orang nanti orang selalu ikuti setiap minggu adalah pengisian di radio. Bagaimana pengisian di radio pula doktor untuk tahun ini? Baik, saya rasa pengisian di radio untuk tahun ini telah pun bermula, dan Yati antara bagi saya anchor yang penting di radio berkaitan dengan program-program akademik ini. Dan bagi pendidik-pendidik di Kias, kami tak ramai sebenarnya, kami ada 7 orang di Pusat Kajian Sains Alam Sekitar, tetapi kita bahagi-bahagikan tugas ini untuk masing-masing mempunyai sumbangan dan pengisian di Radio IKIM. Jadi seperti yang Yati bersedia maklum, kita ada program baru iaitu Lensa, yang diisi secara bergilir-gilir antara penyelidik di IKIM merentas pusat sebenarnya, tetapi termasuk juga mereka daripada Pusat Kias, dan ini pun telah bermula daripada Januari tempoh hari dan akan berjalan insyaAllah sepanjang tahun. Di samping Lensa ini, kita juga ada resolusi yang juga digilirkan antara pusat. Kalau bulan mengikut bulan, jadi bulan Mac, bulan Jun, bulan September, bulan Disember adalah giliran Pusat Kias. Jadi untuk 1 Mac ini saya membuka tirai lah bagi Lensa, bagi resolusi bagi Pusat Kias. Tetapi insyaAllah untuk 4 minggu berikutnya dalam bulan Mac ini, kita tampilkan Profesor Emeritus Dr. Syahril bin Muhammad Zain, Fellow Kehormat IKIM yang saya sebutkan namanya tadi, yang mana beliau telah bersetuju untuk berkongsi dengan para pendengar nanti tentang tajuk Sains dalam Bahasa Melayu sebelum abad ke-20.
Ini bagi saya satu perbincangan yang menarik, terutamanya bagi mereka yang meminati aspek sejarah perkembangan sains dalam tamadun Melayu. Dan Profesor Emeritus Dr. Syahrir Muhammad Zain memanglah tokoh yang amat dikenali lah dalam konteks perbincangan ini. Saya fikir banyak perkara yang beliau dapat kongsikan dengan kita nanti, dan saya pasti perkongsian beliau akan menjadi satu perkara yang menarik dan juga bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Di samping itu, kita ada juga program bahasa Inggeris yang melibatkan ahli-ahli akademik KIAS, secara khususnya yang sedang berlangsung semenjak Januari tempoh hari sehingga akhir Mac ini, iaitu Great Works of the Muslim World, yang dikenalikan oleh Dr. Muhammad Husni bin Muhammad Amin, yang merupakan pegawai pendidikan di Pusat KIAS, yang mana setiap minggu beliau membawakan satu karya yang dihasilkan oleh ilmuwan Islam, dan dibincangkan dan dikupaskan karya tersebut dalam bahasa yang mudah supaya dapat difahami oleh masyarakat awam. Jadi program ini bersiaran pada hari Ahad pukul 5 suku petang. InsyaAllah akan berterusan sehingga akhir Mac ini. Kemudian berakhirnya Great Works of the Muslim World ini akan diganti dengan satu lagi program waktu yang sama Ahad 5 suku petang juga, iaitu Man and Nature, yang lebih memfokuskan kepada hubungan manusia dengan alam. Ini insyaAllah akan berlangsung daripada bermula April sehingga bulan Jun, setiap minggu pada hari Ahad itu, dan akan diselaraskan dan diisi program ini oleh saya sendirilah. Jadi ini program-program yang berjadual lah, tapi saya yakin dari semasa ke semasa akan ada program-program yang akan diisi oleh pegawai-pegawai daripada KIAS secara tidak berjadual apabila ada isu-isu tertentu yang memerlukan respons daripada IKIM yang melibatkan isu-isu berkaitan dengan sains, teknologi dan alam sekitar. Jadi itu secara ringkaslah Yati, penglibatan di Radio IKIM. Masya Allah, dengan 7 orang kekuatan saja, tapi Masya Allah dia punya impak dia tu, insya Allah mudah-mudahan memberi manfaat yang besar pada umat, insya Allah. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi Doktor, dan juga rakan pendengar, untuk anda jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, kerana selepas ini Doktor juga akan kongsikan tentang jalinan kerjasama yang melibatkan KIAS dengan organisasi dan juga institusi luar. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan kemana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak, intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03 8926 7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan.
Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kairah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Dua? Kejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Resolusi. Kali ini kita bawakan kepada anda untuk sepanjang bulan Mac ini bersama dengan Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama dengan kita yang berusaha Dr. Syekh Muhammad Saifuddin Syekh Muhammad Saleh, merupakan fellow kanan merangkap pengarah di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita sambung sikit lagi Doktor perkongsian kita pada hari ini. Bila kita sebut tentang tadi antara kajian-kajian jalankan, penerbitan dan sebagainya, boleh tak Doktor kongsikan tentang jalinan kerjasama yang melibatkan KIAS dengan organisasi dan juga institusi luar, Doktor? Baik, terima kasih Hati. Jalinan yang ada ini sebenarnya bila sebut KIAS itu sebenarnya lebih kepada IKIM lah secara keseluruhannya. Kalau dalam konteks bidang sains, teknologi, alam sekitar dan yang berkait dengannya, KIAS ni ada hubungan yang baik dengan beberapa kementerian yang berkaitan lah, seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi ini antara pihak-pihak berautoriti yang kita jalinkan kerjasama yang baik semenjak dahulu lagi, dan ini juga dapat dilihat dalam konteks pengiktirafan yang diberikan oleh kementerian-kementerian ini apabila ada daripada kalangan kami di KIAS ini yang dilantik menganggotai beberapa jawatan kuasa lah di peringkat kementerian dan di peringkat kebangsaan. Contohnya kalau saya sendiri dilantik sebagai ahli Majlis Bioetika Negara di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, dan juga ahli jawatankuasa penasihat sosioekonomi di bawah Lembaga Biokeselamatan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Di samping itu ada juga perlibatan pegawai-pegawai di KIAS dengan kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Belia dan Sukan ni, contohnya Puan Musmizatul Azila binti Mat Yamin yang merupakan fellow di KIAS yang terlibat dengan Kementerian Belia dan Sukan di bawah satu institut iaitu IRIS, dan juga misalnya Encik Muhammad Mustaqim juga terlibat dengan jawatan kuasa yang membangunkan standard di bawah Jabatan Standard Malaysia dan juga SIRIN. Jadi ini menunjukkan bahawa pengiktirafan yang diberikan oleh pihak luar kepada tenaga yang ada di IKIM, termasuk juga KIAS, walaupun kami tidak ramai, tetapi menunjukkan bahawa penglibatan ini merupakan satu pengiktirafan yang sebenarnya amat berharga lah. Di samping itu juga dalam menjalankan tugas, misalnya saya katakan tadi, kita tak ramai, jadi kita tak boleh buat kerja bersendirian, dan juga kita kena maklum bahawa di luar sana ramai pakar-pakar yang ada, yang terdapat di universiti, di institut pendidikan, di syarikat-syarikat swasta. Jadi mereka ini juga kita libatkan dalam menjalankan aktiviti. Tadi saya sebutkan kita ada beberapa projek penyelidikan, dan bila kita menjalankan projek penyelidikan itu pastinya kita libatkan pakar-pakar daripada universiti misalnya. Jadi universiti-universiti awam, universiti swasta, semuanya kita kena pasti pakar-pakar yang sesuai untuk kita libatkan, dan Alhamdulillah apabila mereka dipelawa untuk turut sama sebagai ahli penyelidik, mereka telah bersetuju dan juga memberikan sumbangan yang amat bermakna ke arah menghasilkan dapatan-dapatan penyelidikan yang berkualiti. Jadi sebab itulah ini kita akan teruskan. Bila kita jalankan penyelidikan, pastinya kita akan libatkan pakar-pakar daripada luar. Begitu juga dalam penganjuran program akademik, kita akan libatkan juga pakar-pakar dan tokoh-tokoh yang dikenali dalam bidang yang kita nak bincangkan itu, untuk dibawa bersama untuk mereka kongsikan pandangan, untuk mereka kongsikan ilmu mereka supaya
perbincangan itu menjadi perbincangan yang berkualiti dan juga bermakna. Jadi alhamdulillah ini tidak menjadi masalah bagi IKIM untuk laksanakan. Yang penting networking dan ataupun jaringan itu kita perkukuhkan dari semasa ke semasa, dan pastinya ini akan memberi manfaat bukan saja kepada IKIM tetapi juga kepada masyarakat dan juga negara. Apabila perbincangan itu melibatkan pakar-pakar yang berkaitan dalam bidang yang kita bincangkan, pastinya kita dapat menghasilkan satu output dan juga outcome yang memberi kesan yang kita kehendaki, insyaAllah. InsyaAllah. Gembira doktor bila doktor sebutkan itu. Sebab apa? Sebab kita memainkan peranan besar juga dalam perkembangan ilmu sains di Malaysia dan sebagainya, membantu dalam penyelidikan, Masya Allah. Jadi kita sampai hujung-hujung doktor untuk pertemuan kita pada hari ini. Mungkin di hujung ni doktor nak kongsikan sedikit kesimpulan lah untuk sepanjang tahun 2022 ini, aktiviti yang dilaksanakan oleh Pusat Kias sendiri. Silakan doktor. Baik, seperti mana biasa IKIM akan merencanakan segala macam aktiviti lah dalam pelbagai bentuk yang saya sebutkan di awal tadi, pendidikan, program akademik dan sebagainya. Dan perkara ini pastinya kita lakukan demi memenuhi mandat yang diberikan kepada IKIM untuk memberikan kefahaman Islam tentang isu-isu semasa, dan ini yang kita cuba lakukan. Dan pastinya kita harapkan juga supaya masyarakat di luar sana dapat memanjatkan doa supaya usaha yang dilakukan oleh IKIM ini dapat memberikan hasil yang kita kehendaki. Jadi bagi sesiapa yang ingin turut sama dalam program-program akademik yang dianjurkan oleh IKIM, boleh sentiasa ikuti perkembangannya ataupun maklumatnya yang akan dihebahkan dari semasa ke semasa melalui radio IKIM, melalui media sosial IKIM seperti Facebook contohnya, dan juga akan dipaparkan juga di laman web IKIM, iaitu www.ikim.gov.my. Jadi semasa ke semasa boleh dapatkan maklumat tentang perkara ini yang kalau ada yang kita berminat, bolehlah kita daftar untuk kita ikuti. Dan kebanyakan hari ini program pun kita siarkan melalui FB IKIM dan juga FB TV IKIM. Jadi boleh juga ikuti melalui platform-platform itulah. Begitu juga bila kita keluarkan buku, bila kita terbitkan buku, boleh dapatkan terbitan-terbitan terkini yang insyaAllah saya rasa akan memberikan manfaat kepada pembaca-pembaca ini nanti. Jadi untuk program resolusi ni nanti, macam saya sebutkan tadi, untuk 4 minggu akan datang, bermula minggu depan 8 Mac, kita akan bersama dengan Prof Emeritus Dr. Syahrir Muhammad Zain, Fellow Kehormat IKIM, yang akan berkongsikan tentang sains dalam bahasa Melayu sebelum abad ke-20 Masihi. Jadi saya berharap agar para pendengar setia radio IKIM ini dapat turut sama mengikuti perbincangan dan perkongsian daripada tokoh yang hebat ini, supaya kita dapat ilmu baru yang mungkin kita tak tahu sebelum ini, tetapi dengan mengikuti perbincangan selama 4 minggu yang akan datang ini, kita akan dapat sesuatu yang baru, insyaAllah, yang pastinya akan memberi manfaat kepada kita. InsyaAllah tak sabar nak menanti minggu depan. Doktor dah bagi teaser sikit untuk rakan-rakan pendengar untuk ikuti resolusi minggu depan. Kita ada tetamu yang hebat untuk perkongsian yang sangat baik, insyaAllah. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi lain masa, insyaAllah doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud.
denganmu dalam suniaku bersujud tempatku meminta kau beriku bahagia jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau lupakan karuniamu dalam suniaku bersujud padamu. Jujurnya ku sakit tapi tak mengapa